Assalamualaikum. Selamat malam semua. Salam malam minggu dan selamat datang selamat menonton Golden Exchange Hours yang dibawakan oleh Malaysian Craft Council. Saya Siti Nazani binti Muhammad Zaini atau dikenali sebagai Iwan Zaini adalah moderator bagi malam ini, dan kita ada tetamu iaitu Abang Johan Arif Ismail yang merupakan salah seorang penggiat kesenian di bawah Malaysian Craft Council. So hari ini kita akan bercakap berkenaan dengan ilusi langkah suka, yang mana kita letak tema ini di dalam Kelantan Exchange 2021 yang akan berlangsung pada 11 November 2021 sehingga 13 November 2021. Di mana? Tentulah di Kelantan. Dan segala maklumat dan info lanjut berkenaan program Kelantan Exchange 2021 anda boleh dilihat di kita punya FB page Malaysian Craft Council dan juga Instagram Craft Council. Okey, kita akan teruskan kita punya Golden Exchange Hour ini. Okey, dengan kita nak minta Abang Jo untuk perkenalkan diri dan juga latar belakang Abang Jo sendiri yang mana kita boleh kongsikan kepada FB netizen dan juga rakan-rakan secara online ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana jemputan dan juga peluang untuk kita berkongsi di dalam ruangan MCC Golden Hours kali ini. Dan saya sebenarnya anak Kelantan, lahir di Kelantan dan dibesarkan di sini dan berkecimpung dalam dunia industri kreatif lah, boleh kita sebutkan dalam industri kreatif yang agak luas. Okey, dan dah hampir 25 tahun lah dalam bidang multimedia, khusus fotografi dan kecenderungan terhadap aktiviti-aktiviti, membuat rakaman aktiviti-aktiviti yang berunsur warisan. Dan genre ini lebih saya khususkan kepada seni, budaya, sejarah dan warisan negeri Kelantan. Dan dah hampir 25 tahun dan langkah suka ini masih baru bagi saya, tetapi dia amat sinonim dengan kegiatan seni dan budaya, sejarah, malah warisan negeri Kelantan itu sendiri. Dan saya telah meneliti elemen-elemen ataupun sejarah Kelantan ini hampir 10 tahun dan cuba menggali sejarah asal, ataupun bukan sejarah asal tapi dipanggil Kelantan tua ini dah lebih kurang dalam 3 hingga 4 tahun lah. Jadi banyak perkara lagi yang perlu didalami, insya-Allah. Jadi sempena dengan Kelantan Exchange 2021 ini, Langkah Suka Illusion, The Illusion of Langkah Suka, dia adalah merupakan suatu suatu hashtag ataupun suatu dipanggil pendekatan kita untuk kita melihat langkah suka ini lebih dalam dan mengapakah ianya begitu signifikan, begitu penting kepada masyarakat Melayu kita di Kelantan, insya-Allah. Okey, terima kasih Abang Jo. Okey, yalah kita Malaysian dulu dikenali dengan tanah Melayu kan, dan kita banyak sebenarnya khazanah sejarah yang kita sebenarnya untuk bagi masyarakat sekarang lah belum memahami sebenar-benarnya setiap tamadun yang ada di dalam tanah Melayu ini sendiri. Dan mengikut sejarah kita yang dulu, kalau saya yang mana jauh di sini daripada Johor, sejarah Johor sendiri itu pun ada keunikannya, dan yang mana Johor sendiri dikenali dulu dengan Johor Riau, kerjasama dengan Riau, dan juga orang kata tanah Melayu secara keseluruhannya. Dan saya nak tahulah, dan mungkin netizen juga nak tahu apa sebenarnya langkah suka ni. Mungkin Abang Jo boleh rungkaikan lagi
okey, di sebalik maksud langkah sukar tu dan sedikit perkongsian tentang sejarah langkah sukar ni. Baik, dia kalau kita nak meneliti sejarah, kalau kita nak bercakap tentang sejarah, of course kita kena melihat, kita mesti mempunyai data-data tarikh, kita juga mesti mempunyai peta ataupun lokasi wilayah yang disebut sebagai langkah sukan. Kerana langkah sukan ni begitu besar pengaruhnya, dulu pun kita tak sedar bahawa langkah sukan ni adalah merupakan satu empire, dan dia seolah-olah dia merupakan suatu empire persekutuan, suatu kesatuan, suatu lokasi yang mempunyai gugusan ataupun wilayah-wilayah yang berada di bawahnya. Jadi kalau kita tengok dari segi bahasa langkah sukar tu sendiri, dia berasal daripada Sanskrit. Langkah tu adalah sebuah tanah yang meriah, tanah yang membahagiakan, tanah yang bergemerlapan, tanah yang ceria, tanah yang harmoni, yang aman damai. Perkataan suka tu sendiri berasal daripada Sanskrit yang akhirnya kita mengambil kita mengambil ni sebagai bahasa Melayu kita, yang kita kata suka. Saya suka itu, saya suka ini, saya suka makan dan sebagainya. Itu berasal daripada perkataan Sanskrit sebenarnya. Jadi bila kita gabungkan dua perkara ini, langkah suka, maka jadilah dia sebagai sebuah wilayah, sebuah nusantara yang cukup besar, yang disukai oleh ramai pendatang. Terutamanya mereka daripada pelayar-pelayar daripada Eropah, daripada India, daripada China, daripada Arab sebagainya. Jadi bila mereka sampai ke wilayah ini, yang pada ketika itu mempunyai pelbagai pengaruh. Langkah sukan ni dia sebenarnya bukan sebagai sebuah negara, bukan nama negara, tetapi dia adalah merupakan suatu zon perdagangan yang amat geostrategik, yang berada di tengah-tengah pelayaran di antara timur dan barat. Jadi apabila pedagang-pedagang daripada timur sampai ke sini, dia merasa bahagia, dia merasa suka, dia merasa happy, dia nak duduk situ. Dia nak mendiami, dia nak bermukim di situ. Dan akhirnya populariti langkah sukan ini satu gugusan wilayah daripada segenting Kerak, sehinggalah sampai ke ahli sejarah mengatakan sampai sempadan Pahang. Dan dia mempunyai banyak pengaruh garis masa yang begitu lama, sehingga kan ahli sejarah mengatakan 1000 tahun sebelum Masihi. Dan zaman kegemilangan langkah sukan ini ialah 100 tahun sebelum Masihi. Bila kita melihat kepada garis masa tersebut, of course lah, kalau kita nak memperkatakan tentang sejarah, kita kena melihat akan beberapa tarikh-tarikh yang diguna pakai pada ketika itu, yakni sebelum Masihi. Sebelum Masihi ini kita merujuk kepada sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Jadi apakah pengaruh-pengaruh tersebut? Apakah empire-empire yang wujud? Apakah kuasa-kuasa maritim yang wujud pada ketika itu? Of course kita tahu pada ketika itu ialah Sriwijaya. Kita tahu Majapahit, kita tahu kerajaan Funan yang mempunyai kekuatan dan pengaruh Mongol di sebelah timur. Jadi ini adalah merupakan pengaruh-pengaruh ataupun pelayar ataupun penguasa samudera. Penguasa samudera ni macam Funan adalah merupakan salah sebuah empire yang menguasai samudera. Jadi mereka yang menguasai dunia pada ketika itu adalah mereka yang hebat-hebat dari aspek pembinaan kapal-kapal yang besar. Mereka yang cukup hebat di dalam membina bahtera-bahtera dan menguasai lautan. Jadi apabila mereka ini nak berlayar, mereka akan berpandukan kepada peta pertama yang diterbitkan oleh Ptolemy. Akhirnya apabila mereka ini berpandukan kepada Ptolemy, dan Ptolemy menggambarkan dalam peta dia sebuah wilayah yang cukup besar. Malah dalam lukisan Ptolemy petanya menggambarkan wilayah langkah sukan ini lebih besar daripada benua India, lebih besar daripada lokasi-lokasi lain, yang akhirnya baik Ibnu Battuta, Vasco da Gama, Magellan dan sebagainya berpandukan ke peta ini, mengapa wilayah
ini amat besar, begitu popular. Ditambah pula dengan apa dipanggil kuasa-kuasa besar pada ketika itu Rom sedang mencari sumber-sumber bahan mentah, terutamanya emas, biji besi dan sebagainya. Maka lahirlah beberapa misi pelayaran yang cukup hebat daripada Rom, daripada India, daripada China, ada laluan suteranya, ada laluan rempahnya, ada laluan emasnya dan sebagainya, yang cuba untuk sampai ke suatu lokasi yang cukup harmoni ini yang kita sebut sebagai Langkasuka dalam bahasa Sanskritnya, ataupun kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu kita ialah sebuah tanah yang bergemerlapan, yang cukup disukai oleh sesiapa saja yang sampai ke wilayah itu. Yang ini bermula daripada Segenting Kera, utara Thailand, hinggalah merangkumi Kedah Tua, hinggalah merangkumi Kelantan kita dan Terengganu, termasuk juga beberapa negara di negeri di semenanjung Malaysia di utara. Dan ini dan Kelantan juga, untuk pengetahuan, digelar sebagai sebuah kerajaan. Sebenarnya Langkasuka ni dia adalah sebuah zon, sebuah zon. Dia bukan macam sebuah negara macam kita Malaysia, Singapura ataupun Johor ataupun Indonesia. Dia adalah satu gugusan, suatu zon yang mempunyai persekutuannya. Jadi mengapa wilayah Langkasuka ini cukup signifikan kepada pelayar-pelayar ini? Salah satu sebabnya ialah kerana kekayaan bijih besi dan juga kekayaan emas, dan juga kerana wilayah ini subur dengan hasil pertanian, terutamanya padi dan sebagainya. Wow, maklumat sejarah yang sangat orang kata pack yang penuh dengan makna, sebab kita tahu ramai generasi sekarang memahami berkenaan sejarah-sejarah yang terdahulu. Dan bagi saya perkongsian Abang Jo ni sedikit memberi informasi kepada generasi yang akan datang dan sekarang ini untuk lebih memahami dan juga orang kata memelihara kita punya sejarah tamadun tanah Melayu ni, especially salah satunya adalah Langkasuka. Dan saya tengok di sini juga ada juga buku yang telah dikeluarkan oleh Stewart Wovels pada tahun 1963 mengenai satu ekspedisi Cambridge ke Langkasuka dan Tambaralingga, maklumat mengenai ekspedisi yang di bawah tajuk The Naga King's Daughter. Dan kalau kita tengok di sini, kita boleh nampak yang mana Langkasuka ni adalah terdahulu daripada tamadun-tamadun yang lain, ataupun senang kata tadi Abang Jo kata area-area yang lain dibuka kepada pedagang-pedagang Cina, India dan sebagainya. Boleh Abang Jo share lagi tak berkenaan dengan Langkasuka? Sebab bila dengar ni sejarah ni, sebab saya pun peminat sejarah, dia sangat banyak maklumat yang sebenarnya kita tak tahu. Benda tu sangat berharga bagi kita dan ia adalah asal usul kita semua ni. Sebab dari apa yang saya baca dan juga dengar daripada Abang Jo sebelum ini, kita actually ruang tanah Melayu ni besar dan kita antara salah satu boleh dikatakan penerajuk ekonomi bersama dengan yang mana di bahagian Patani, Thailand, kita di Malaysia, dan juga masa itu juga di Indonesia. So mungkin Abang Jo boleh ada tambahan lagi maklumat berkenaan dengan Langkasuka? Dia Langkasuka dia sebenarnya adalah kalau kita tengok akhir-akhir ni kita banyak memperkatakan tentang Langkasuka, sejarah Langkasuka, motif Langkasuka dalam banyak aspek, terutamanya dalam warisan seni budaya. Apabila kita mengapa Langkasuka ini, walaupun dia dah meninggalkan kita jauh, walaupun dia telah meninggalkan kita ribuan tahun, ahli sejarah mengatakan sejarah Langkasuka ini bermula 1000 tahun sebelum Masihi. Bayangkanlah 1000 tahun sebelum Masihi ini adalah satu tempoh yang agak jauh. Biasa kita sebagai umat Islam, kita berpandukan kepada timeline para nabi. Sejak daripada Nabi Adam AS
dan hinggalah kepada banjir besar Nabi Nuh alaihi salam. Daripada keturunan Nabi Nuh tu hanya 80 orang saja dikatakan dalam Qisasul Anbiya yang sempat dibawa ke dalam bahtera Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh didaratkan di Gunung Judi, di Gunung Ararat, maka anak-anak Nabi Nuh tadi bergenerasi, ada yang pergi ke barat, ada yang pergi ke selatan, ada yang pergi ke timur dan sebagainya. Dan daripada beberapa anak-anak Nabi Nuh termasuk Kanaan, Sam, Ham, Yafid dan sebagainya, maka daripada keturunan yang selamat yang menaiki bahtera tadi pergi ke timur, yang akhirnya melahirkan masyarakat seperti Cina, Turki, Old Turk, Turk tua, Turk lama ataupun Mongol dan sebagainya. Jadi apabila kita nak memperkatakan sesuatu, apabila kita nak bercerita tentang sejarah, kita tidak boleh melihat secara mikro, kita tak boleh nak melihat secara kecil-kecilan. Kita kena melihat secara apakah sejarah dunia yang mempengaruhi kita pada ketika itu, pada zaman itu secara serentak. Jadi kita kena melihat juga dari sudut timeline tamadun kemanusiaan. Banyak bukti-bukti arkeologi di Kedah Tua, banyak bukti-bukti arkeologi yang menjadi hujah akan sejarah manusia dan sebagainya. Ini kita kena juga mengambil kira. Jadi persoalannya sekarang ni ialah mengapa langkah sukar ini seolah-olah baru diperkatakan. Mengapakah langkah sukar ini menjadi suatu topik hangat akhir-akhir ini? Mengapa langkah sukar juga menjadi suatu ilham kepada kita untuk kita menjayakan Kelantan Exchange pada kali ini? Jawapannya mudah saja, iaitu itu adalah merupakan susu galur kita. Kerana mengetahui jati diri kita, sejarah kita, ia akan menguatkan jati diri kita bukan saja di dalam kecintaan kita terhadap wilayah negara, tetapi dia juga mengukuhkan banyak aspek yang bersangkutan dengan warisan seni, budaya, agama. Setelah lahirnya baginda Rasulullah SAW, maka sedikit sebanyak agama Islam ini menjadi lengkap kepada fahaman-fahaman animisme, bukan pelengkap tetapi menepikan fahaman-fahaman yang tidak bertamadun dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok dalam langkah sukan ni, dia banyak pengaruh Hindunya, pengaruh animismanya, pengaruh yang tidak bertamadun pada ketika itu. Contohnya nikah kahwin, kalau kita tengok sebelum datangnya pengaruh agama tauhid dalam wilayah yang ada dalam langkah sukan. Kita tengok pengaruh Majapahit, Sriwijaya. Kita tengok juga Melayu, kita juga kerajaan Cermin dan sebagainya. Setelah datangnya pedagang-pedagang daripada Parsi, dengan membawa beberapa fahaman-fahaman daripada sana, akhirnya sedikit sebanyak dia memberi pengaruh yang cukup mempengaruhi seni, budaya serta corak hidup masyarakat pada ketika itulah. Jadi ini sebahagian daripada kerana langkah sukan ni dia banyak. Dia ada langkah sukan di zaman Majapahit. Dia ada langkah sukan di zaman Melayu. Dia ada langkah sukan di zaman kerajaan Cermin. Ini dia ada langkah sukan di zaman Funan. Funan ni daripada pengaruh Mongol, Cina dan sebagainya. Jadi akhirnya apabila kerajaan ataupun wilayah langkah sukan ini begitu lama dan akhirnya diambil alih oleh kerajaan Ligur dan sebagainya, dan bila pemerintah langkah sukan itu memeluk Islam
dan menukar nama kepada Sultan Mahmud Shah dan sebagainya, sedikit sebanyak dia beralih kepada apa dia panggil corak hidup yang berbeza dan sebagainya. Itu dia. Dan ini juga menjadi tarikan lah kepada kita ada beberapa gelombang daripada Rom yang datang ke Langkasuka yang membawa beberapa misi, bukan saja memburu bahan-bahan mentah, bahan galian seperti emas, kerana dalam catatan sejarah di wilayah Langkasuka ini kaya dengan emas. Jadi mereka pun memburu hasil-hasil bumi, termasuk juga di Kedah Tua yang kaya dengan biji besi dan sebagainya. Kita tahu besi ini hebat di zaman Nabi Daud alaihissalam. Jadi kalau kita tengok besi ini, kita tahu bahawa mujizat Nabi Daud alaihissalam adalah melenturkan besi. Zaman itu dia panggil zaman besi. Jadi pemburuan terhadap apa dia panggil besi, biji besi dan sebagainya cukup hebat. Dan pada ketika itu Kedah Tua juga ada yang merupakan salah sebuah wilayah dalam Langkasuka menjadi tumpuan kepada negara-negara luar ini untuk mendapatkan hasil biji besi tersebut. Menarik perkongsian Abang Jo tadi, dan saya juga ada terbaca berkenaan bagaimana Langkasuka sendiri pernah menghantar mufti ke China pada tahun 502, 507, 511, 515, 518, 520, 531, 568 Masihi, yang menunjukkan bahawa bagaimana agama Islam sendiri berkembang antara dua area ni lah, antara di Langkasuka dan dibawa kepada China, dan benda tu dia beralur kepada kita punya bahagian tempat tanah Melayu yang lain. Seperti yang Abang Jo kongsikan tadi, Langkasuka adalah permulaan tamadun tanah Melayu yang dibuka pada awalnya sebelum tamadun tanah Melayu yang lain. Dan macam saya cakap tadi, macam contoh antara kerjasama Johor Riau dan sebagainya. So dia selepas berlakunya Langkasuka. Dan untuk makluman FBN netizen di luar sana, untuk kita punya program event di Kelantan, iaitu di bawah Kelantan Exchange 2021 yang dianjurkan oleh Malaysian Craft Council. Okay, tema ilusi Langkasuka ataupun the illusion of Langkasuka tu sendiri kita naikkan kerana untuk memartabatkan kembali sejarah Langkasuka ni, dan kita nak educate ataupun senang kata memberi kesedaran dan juga pendidikan kepada masyarakat sekarang ni berkenaan sejarah kita, iaitu Langkasuka sendiri. Okey, Abang Jo, boleh share tak kenapa the illusion of Langkasuka dijadikan tema, kenapa tema bagi Kelantan Exchange 2021 ni? Baik, kita melihat Langkasuka ini bukan saja dalam aspek pengaruh politik ataupun dari segi sejarah jatuh bangunnya sebuah kerajaan, baik Majapahit, baik Sriwijaya, baik Funan, baik Kerajaan Cermin, baik apa saja itu, mereka datang dan pergi. Mana-mana kerajaan, baik di Rom dan Parsi, jatuhnya Rom dan Parsi yang satu ketika dulu cukup hebat, cukup hebat Rom dan Parsi ini, dan kejatuhan Rom ini, cerita tentang Rom ini dicatatkan dalam Quran, begitu hebatnya Rom ini. Jadi begitu hebat juga beberapa kerajaan-kerajaan yang terdahulu. Tetapi mengapa Langkasuka ini dipanggil begitu signifikan kepada kita masyarakat Melayu, kerana kita melihat masyarakat Melayu ni yang bertutur bahasa Melayu adalah suatu masyarakat yang terbesar. Kalau kita campurkan dengan Melayu Patani, Melayu Filipin, Melayu Indonesia dan sebagainya, adalah merupakan satu kelompok, satu kluster yang mentuturkan bahasa Melayu yang cukup besar di dunia, antara yang terbesar. Jadi kita mempunyai satu persamaan, titik persamaan. Kita mempunyai satu titik persamaan dari sudut bahasa. Ada perkataan yang kita kongsi bersama, baik di Filipina, baik di Indonesia, baik di Sri Lanka, baik di banyak-banyak negara. Dan kita bukan saja
melihat dari sudut persamaan bahasa, tetapi dari segi budaya. Dari segi budaya, kerana budaya itu adalah merupakan budi kita, daya kita ataupun corak hidup, pemikiran, pola fikir kita. Dan ia juga mempengaruhi banyak elemen-elemen yang kalau kita sebut dari elemen-elemen warisan seni bina. Kita ada, saya pernah membuat satu pemetaan warisan. Bila kita melihat akan warisan-warisan ini, warisan terutamanya warisan Melayu Kelantan, saya khususkan kepada Kelantan, bahkan dia adalah merupakan suatu perkara yang juga kita boleh apply pada mana-mana negeri lah. Kita khususkan kepada Kelantan, kita ada seni bina, kita ada tekstil, kita ada tekstil termasuklah busana dan sebagainya, kita ada makanan, kita ada di bawah seni bina tu kita ada ukiran kayu, di bawah tekstil kita ada batik, kita ada kraft tangan, kita ada makanan tradisi, kita ada pengangkutan, kita ada persembahan kebudayaan, kita ada permainan kebudayaan, kita ada kesenian dan sebagainya, persembahan kesenian dan sebagainya. Dan ini adalah merupakan komponen warisan yang mempunyai kaitan dengan apa yang kita sebut sebagai langkah suka. Bagaimana komponen langkah suka ini mempengaruhi motif ataupun elemen-elemen warisan tersebut. Jadi kehebatan langkah suka sebagaimana yang saya sebut tadi di peringkat awal tadi adalah sebuah wilayah yang cukup harmoni, yang suka disinggahi, yang suka didatangi oleh pelayar-pelayar lampau. Maka of course dia juga mungkin mempunyai elemen-elemen komponen budaya seni yang juga harmoni. Jadi keharmonian ini yang mengalami evolusi, asimilasi, tetapi masih lagi lembut, masih lagi harmoni dan masih lagi alami, yang hendak kita adaptasikan di dalam Kelantan Exchange ini, insya-Allah. Dan dengan adanya illusion of langkah suka ini, dia adalah merupakan suatu bayangan, dia merupakan suatu message kepada kita bahawasanya keharmonian, kegemerlapan, kegemilangan langkah suka lampau itu perlu kita ulangi, untuk kita jemput. Kalau dahulunya pelayar-pelayar daripada seluruh dunia untuk bertandang ke langkah suka, kali ini kita ingin menjemput, kita ingin mengulangi kegemilangan tersebut di dalam Kelantan Exchange ini, insya-Allah. Okey, Abang Jo, boleh Abang Jo kongsikan sedikit berkenaan mungkin beberapa jenis mungkin dari segi kraft tangan ataupun kesenian yang dibawa semasa tamadun langkah suka ni. Maaflah saya panggil tamadun sebab area tu lebih diklaim sebagai macam tamadun, betul? Dia actually kita saya tidak ada satu catatan, tak ada satu catatan untuk membuktikan ini adalah pengaruh, tapi langkah suka ini disebut dalam banyak manuskrip, dalam banyak manuskrip, termasuk juga manuskrip Hindu Ramayana, termasuk juga di dalam beberapa manuskrip Cina yang menyebut dengan dialek yang berbeza, langkah suka ataupun langkau suka. Sebanyaklah dalam manuskrip terutamanya di Patani dan juga di beberapa manuskrip yang disimpan di negara-negara barat. Jadi banyak yang diperkatakan tentang motif-motif flora dan fauna yang diadaptasikan di dalam kraft tangan, dalam ukiran kayu, dalam pembinaan, di dalam sastra dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok pengaruh yang paling panjang yang mengaruhi langkah suka ni adalah pengaruh
agama non tauhid lah, agama bukan tauhid, maknanya agama Hindu. Jadi mereka juga mempunyai lebih daripada satu Tuhan, dan banyak adaptasi flora dan fauna ini serta Tuhan-Tuhan yang banyak itu diadaptasikan di dalam beberapa seni dan budaya mereka. Yang akhirnya apabila berlaku peralihan ataupun sampainya agama tauhid pada komuniti masyarakat Langkasuka, secara beransur-ansur mereka beralih kepada motif yang lebih alami, yang lebih natural, motif yang tidak bernyawa. Contohnya daun-daun ataupun bunga ataupun tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Dan kehidupan masyarakat pada ketika itu of course tidak terpengaruh dengan teknologi, tidak ada teknologi maklumat, tidak ada hiburan dan sebagainya, tidak ada hiburan elektronik dan sebagainya. Jadi satu-satunya medium yang mereka gunanya adalah pertama bahasa. Okey, bahasa. Yang keduanya ialah bunyi-bunyian. Yang ketiganya ialah tulisan. Okey, tulisan mereka tulis pada dinding, mereka lukis pada gua-gua, dinding-dinding. Mereka menggunakan warna-warna alami daripada daun dan sebagainya. Dan apabila mereka nak menyampaikan sesuatu, contohnya kedatangan pendakwah-pendakwah daripada Arab, daripada Parsi, daripada Yaman datang. Apabila sampainya Islam ke wilayah Langkasuka ini, maka medium untuk menyampaikan dakwah ini adalah menerusi hiburan. Menerusi hiburan, menerusi permainan wayang kulit. Mereka mengkaji apakah keseronokan hiburan yang ada, ataupun entertainment yang ada pada ketika itu, maka mereka menggunakan masih lagi menggunakan pengaruh-pengaruh animisme, tetapi untuk menyampaikan dakwah. Contohnya kalau di Indonesia, mereka menggunakan wayang kulit, tetapi dia punya kontennya adalah dakwah. Contohnya pernah di dalam misi-misi dakwah Sunan Wali Songo dan sebagainya menggunakan wayang kulit untuk menyampaikan agama tauhid. Dalam corak-corak batik juga mereka menggunakan suasana persekitaran. Contohnya sebelum datangnya Islam, mereka banyak menggunakan kalau kita tengok corak-corak motif ukiran yang ada, dia panggil eko-eko ataupun motek ni bukan motek pelancongan. Dia adalah benda-benda yang berunsur tajam-tajam, lebih geometrical dalam sudut dia panggil seni ukiran dan sebagainya. Ada fauna, ada flora dan bersama dengan fauna di situ, dan ada banyak kehidupan yang mereka tengok secara rutin harian mereka. Diadaptasikan di dalam motif-motif kraftangan dan sebagainya. Getam guri, kemudian mereka melihat burung, mereka melihat sungai, mereka melihat dedaunan, dan hasil daripada situ mereka lahirlah, mereka adaptasikan, mereka gunakan ilham tersebut di dalam pelbagai seni kreatif yang ada bagi kita, baik dari segi persembahan, baik dari segi kraftangan, baik dari sudut apa jua kehidupan harian mereka. Inilah di antara sumber-sumber yang ada pada ketika itu. Wow, sangat menarik. Sebelum ni mungkin saya tak tahu pun yang alatan-alatan yang digunakan, motif-motif mungkin di dalam ukiran, di dalam penghasilan canting batik dan sebagainya adalah penghasilan tu daripada Langkasuka sendiri. Dan dia beralur sehingga ke zaman sekarang. Dan Abang Jo, kita sekarang ni di bahagian soal jawab sebenarnya. Kan, sebab hari ni Abang Jo minta untuk short, so kita bagi yang pendek betul lah untuk hari ni. So ada soalan daripada WhatsApp ni aja, dia tanya, adakah Tamadun Langkasuka ni dia berkait dengan Silk Road ataupun laluan sutera?
Okey, dia kalau kita melihat kepada apa ni, Silk Road ni adalah kita bermula daripada darat. Laluan rempah bermula daripada apa ni, kalau kita tengok daripada Mongol terus kepada Delhi, Taj Mahal, daripada timur menuju ke barat. Itu dia kita sebut sebagai Silk Road. Okey, kalau kita tengok laluan rempah pula ialah daripada barat menuju ke timur. Jadi kalau kita tengok laluan rempah dan laluan sutera ini, mereka akan bertemu di satu titik. Sebab itulah keadaan apa ni, Langkah Sukar kalau kita tengok bermula daripada Segenting Kera hingga semenanjung Tanah Melayu itu, dia berada di tengah-tengah. Dulu dia tak panggil Laut Cina Selatan, dia panggil Laut Champa. Dia panggil Laut Champa sebelum bertukar kepada nama Laut Cina Selatan. Jadi juga kalau kita nak melihat kepada kalau saya nak menjawab tadi laluan sutera ni, dia laluan dia tu dia berbeza sikit. Dia terus diakhiri dengan India. Daripada China ke kalau kita tengok sekarang di Taj Mahal lah, di India. Jadi kalau kita nak kaitkan dengan Langkah Sukar, kita boleh kaitkan juga dengan Funan. Okey, Funan, mana Funan itu adalah pengaruh daripada China. Di mana Funan ini pernah berkolaborasi dengan empire ataupun wilayah Langkah Sukar. Menarik. Okey, ada soalan kedua berkenaan dengan Merong Mahawangsa, sebab bila ini mungkinlah daripada generasi yang sekarang ni, sebab soalan dia, sebab dia cakap adakah penceritaan dalam cerita Merong Mahawangsa yang dibawakan oleh Datin Tiara Jacqueline lebih kurang sama dengan keadaan penceritaan sebenar sejarah itu sendiri? Okey, itu agak kontroversi sikitlah saja. Amjuan tak I think dia actually dia segi sejarah ni kita kena ada, dia sebenarnya sejarah ni adalah mereka yang orang yang menulis sejarah, merekod sejarah adalah mereka yang menang. Only the winners write the history. Okey, jadi saya tidak ada satu fakta yang untuk menyokong akan kebenaran tersebut. Tetapi banyak hujah, banyak perbahasan berkenaan dengan Merong Mahawangsa ni, sebab Merong Mahawangsa ni adalah nama Melayu. Dia adalah sebenarnya Merong Mahawangsa ni adalah merupakan pelayaran pahlawan-pahlawan daripada Rom. Mereka datang. Jadi sebab tu saya sedang mengkaji. Baru pagi tadi dan semalam 2 hari lepas saya sedang bercerita tentang Merong Mahawangsa ni dengan beberapa mereka yang mengkaji tentang Alexander Zulkarnain. Sebab ada pemburuan atau pencarian Alexander Zulkarnain ni daripada timur ke barat sehinggalah dapat mengurung Gog dan Magog di Georgia, dikatakan di Georgia, di sebuah tempat. Dan ada kemungkinan besar perjalanan pengembaraan Alexander Zulkarnain ini persoalannya adakah pernah singgah di Langkah Sukar. Itu persoalannya. Jadi Merong Mahawangsa ini dikaitkan dengan kerajaan Kedah Tua. Kita tahu dia kerajaan Kedah Tua dan fakta sejarah tentang Merong Mahawangsa ni perlu kita lihat baliklah. Untuk kita lihat balik, tetapi bagaimanapun dia juga mempengaruhi akan sejarah Langkah Sukar ni, kerana Langkah Sukar ni termasuk dalam kerajaan Kedah Tua. Kerana Kedah Tua ni kaya dengan besi. Dan juga satu lagi ialah Kedah Tua juga dia adalah sebuah pelabuhan yang cukup besar. Sebuah pelabuhan, dua perkara yang penting Kedah Tua ni. Pertamanya dia adalah merupakan sebuah sumber bahan mentah. Dan yang keduanya dia adalah merupakan gateway ataupun pelabuhan utama pada ketika itu. Sebab itulah kerajaan Merong Mahawangsa ni dia sampai di situ dulu kerana dia merupakan satu lokasi yang agak geostrategik sekali di Langkah Sukar. Menarik jawapan tu.
dia buatkan kita lagi nak kenal sejarah sebenarnya hari ni Abang Ju punya perkongsian. Sebab pada saya benda ni yang kita dahagakan sebenarnya. Dari segi apa ni, kita nak tahu asal usul kita kat mana dan asalnya. Sejarah ni semakin kita dalami, semakin kita tidak tahu. The more we go detail further into it, the more we do not know. Jadi sebab itu kita kena ada satu scope. Kita kena ada satu scope of timeline. Kita maknanya kita tak boleh nak cuba guess sebab dia adalah fakta. Jadi dia adalah satu fakta. Tetapi kalau kita, sebab itu kita kena berpandukan kepada timeline sebelum Masihi dan selepas Masihi, sebelum hijrah, selepas hijrah. Jadi kalau kita berpandukan kepada kisah-kisah para nabi, kita akan dapat sekurang-kurangnya tidak lost, kita tidak hanyut untuk kita nak melihat, mencari fakta tu. Sebab banyak catatan-catatan sejarah, manuskrip yang mencatat tentang sejarah kita tidak ada pada kita. Betul. Banyak manuskrip kita yang hilang. Ada saya difahamkan di Amerika sendiri ada lebih kurang dalam 50,000 manuskrip kita. Di Rusia sendiri, di University of Rusia sendiri ada 17 manuskrip kita. Jadi yang itu saya setuju Abang Jo. Sebab macam saya pun peminat sejarah. So, saya pernah membaca dah, ataupun senang kata orang kata buat research sendiri berkenaan saya, sebab saya berada di Johor, lahir di Johor dan nak tahu sebenarnya sejarah Johor tu sendiri. Dan bila saya buat mencari pembacaan tu banyak ke arah, kita punya manuskrip ni banyak ke arah luar negara. Maksudnya luar negara yang simpan manuskrip tu. Termasuk di Patani, kerana Kerajaan Langkasuka antara zaman kehebatan Langkasuka juga ialah di zaman Patani. Kita ingat itu. Jadi catatan-catatan sejarah kita banyak juga disimpan di ini yang kita kena banyak tentang perubatan, tentang perubatan tradisional, tentang kebudayaan, kesenian dan sebagainya ada disimpan di sana. Betul. Tu saya sokong. Memang betul. Sebab kita nak tengok, nak buat pembacaan tapi manuskripnya tiada di sini. Maksudnya buktinya tiada di sini because of kebanyakannya diletakkan, ataupun senang kata kajian tu banyak dibuat dan didokumentasikan oleh orang luar, bukan orang kita sendiri. Saya cuba mencari satu perkataan yang tepat. Mengapa kalau kita melihat sesuatu ukiran kayu, kita kata ini motif Langkasuka. Kita melihat batik, kita kata ini motif Langkasuka. Apa bukti dia? Apa bukti yang kuat mengatakan itu motif Langkasuka? Adakah kita hidup zaman Langkasuka melihat itu dilaksanakan oleh masyarakat Langkasuka? Sebenarnya apa yang kita nak sampaikan ialah Langkasuka ni adalah sebuah wilayah yang besar, yang hebat, yang dihuni oleh masyarakat Melayu. Kalau kita kata motif ni motif Melayu, ukiran pada kayu ini adalah ukiran Melayu. Kalau kita kata canting batik, motif pada batik ni adalah motif Melayu. Apa biasanya kita kata, ini ukiran ini bermotifkan Langkasuka. Nampak? You get me or not? Nampak tak? Sebenarnya sama. Kerana kerajaan Melayu kita cukup hebat. Betul. Bermula daripada ada sejarah mengatakan 1000 tahun sebelum Masihi. 1000 tahun sebelum Masihi ini ialah sebelum Nabi Musa AS lagi, kemudian selepas lahir Nabi Isa. Maknanya orang Melayu ni dah lama. Jadi bila kita kata ini motif ni adalah motif ukiran kayu ini Langkasuka. Sama ke tak kalau kata motif ukiran kayu ini adalah motif orang Melayu? Seolah-olah macam ini yang kita nak. Maknanya kehebatan Langkasuka adalah, the moral of the story ialah kehebatan orang Melayu. Itu sebenarnya. Jadi the illusion of Langkasuka ialah kehebatan orang Melayu. That's it. Wow. Mendalam benda tu sebenarnya. Bagi saya sendiri bukan apa, sebab benda ni juga mungkin ada persoalan yang saya dulu buat research sedikit berkenaan sejarah kan.
So ini ada a few jawapan yang sebenarnya yang saya dah dapat daripada Abang Jo sendiri bila Abang Jo menceritakan, sebab apa ni, macam Abang Jo share tadi lah, Langkah Suka ni satu area tamadun yang sangat besar sebenarnya, yang melibatkan majority of Melayu tu sendiri. Dan bagaimana tanah Melayu ni dulu antara satu lingkungan yang sangat besar, sehingga satu lingkungan kuasa yang sangat besar, sehingga banyak sebenarnya daripada pelayar-pelayar dan juga kata raja-raja daripada negara-negara luar datang ke Langkah Suka untuk bekerjasama. Bukan hanya bekerjasama tapi juga kita cakap teknik barter lah kan, menukar dari segi ekonomi itu sendiri, dan berlakunya revolusi perindustrian waktu Langkah Suka. Sebab macam tadi Abang Jo ada cerita berkenaan bagaimana orang luar Eropah sini datang ke Kedah Tua untuk dapatkan metal tu sendiri, besi tu, sebab akan berlakunya revolusi perindustrian di situ, pembinaan dari segi senapang dan ekonomi dan sebagainya. Dan pada saya, generasi sekarang perlu untuk tahu distinct, sebab diorang hanya tahu gunakan barang, okay, tiba-tiba muncul barang, dia tak tahu sejarah di sebalik sejarahnya, apa yang berlaku dan bagaimana sebenarnya Malaysia juga membangun tu daripada adanya sejarah tu, adanya Langkah Suka. Kalau tiada, kita pun tak ada di sini sebenarnya, betul tak Abang Jo? Kita kena tahu, apabila Kedah Tua hebat dengan biji besi, sumber besi, kita kena kaji mengapa pelayar luar negara pada ketika itu memburu besi, kerana besi ini dapat digunakan untuk buat pedang, dapat buat baju besi untuk berperang. Banyak faedah yang dapat mereka manfaatkan daripada besi ini. Dan kita kena tahu bahawa besi ini bukan lahir daripada bumi, bukan hasil daripada bumi, ialah daripada langit, daripada Allah SWT. Sebab itulah surah khas yang ada dalam Quran, surah Al-Hadid itu, yang bermaksud besi itu, kalau kita kaji sejarah, kita mengkaji Al-Quran, besi ini bukan datang daripada bumi, dia datang daripada angkasa lepas. Jadi apabila Kedah Tua kaya dengan besi, cuba kita buat satu kesimpulan sendiri, menunjukkan bahawasanya ada keistimewaan mengapa kekayaan besi itu diberikan kepada kerajaan Kedah Tua. Ini satu perkara yang saya nak tinggalkan sebagai satu kajian kepada kita lah. Kalaulah dia merupakan suatu dia panggil satu kajian yang saya rasa ada pengkaji yang dah mengkaji mengapa Kedah Tua ini begitu kaya dengan besi sehingga dapat menarik pelayar-pelayar ataupun negara-negara luar seperti Rom dan sebagainya untuk datang ke wilayah Langkah Suka. Jadi ini yang dan Kelantan juga jangan kita lupa kaya dengan emas. Dan dicatat di dalam beberapa manuskrip dan juga catatan pelayar-pelayar luar bahawasanya Kelantan ini adalah lubuk emas. Sampai sekarang orang kata duit 50 sen tu orang kata sama. Jadi ini kekayaan Kelantan ini juga terbukti dengan apabila membayar cukai kepada kerajaan Siam dengan emas. Jadi apabila pada abad ke-9, 10, 11 kita jumpa wang emas julus di Kubang Labu Tumpat pada abad yang ke-12. Dan kemudian sebenarnya di situ saja telah membuktikan bahawasanya kerajaan Kelantan cukup kaya dengan sumber asli, khususnya emas. Penemuan wang julus itu membuktikan dengan kalimah Al-Mutawakkil dekat situ yang tertulis pada julus itu membuktikan bahawasanya kerajaan Kelantan telah menerima agama tauhid ini 200 tahun lebih awal daripada penemuan batu pesurat itu di Terengganu. Jadi ini satu perkara yang agak menarik lah untuk kita tengok.
Okey, ini ada soalan daripada FB ni. Adakah kemungkinan boleh ditrace hingga ke zaman Nabi Daud kerana kepakaran melentur besi itu mungkin diwarisi hingga ke Langkasuka, ke Datua? Ini kita kena tengok dari segi kisah-kisah para nabi ataupun dalam Qisasul Anbiya lah. Okey, Nabi Daud ni adalah merupakan pemerintah yang hebat, pernah memerintah golongan kaum Yahudi di Palestin, yang disebut sebagai King David. Okey, dan kita nak kena cari lah link dia tu. Nabi Daud alaihissalam, sebenarnya kisah-kisah para nabi ni sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga kan diceritakan oleh ulama Nabi Ibrahim ni ada 3 orang isteri, bukan saja Siti Hajar dan Siti Sarah, tetapi ada lagi isteri beliau, Nabi Ibrahim alaihissalam ini yang datang daripada Nusantara. Ini dalam beberapa data-data sejarah kisah-kisah para nabi lah. Jadi kita nak kena tengok timeline Nabi Daud itu. Timeline Nabi Daud itu dan juga dengan timeline kita di Nusantara ini. Nanti insya-Allah mungkin kalau ada data nanti saya akan kongsikan. Okey. Alhamdulillah. Okey, untuk soalan terakhir. Adakah permulaan The Illusion of Langkasuka di Kelantan Exchange 2021 merupakan titik permulaan bagi kebangkitan Langkasuka? InsyaAllah. Rata-rata kita sekarang kita dah memperkatakan tentang Langkasuka. Okay, sebenarnya Langkasuka ni kita banyak perspektif, banyak dimensi yang perlu kita lihat. Bukan saja dari sudut sejarahnya, tetapi dari sudut komponen-komponen warisan yang ada. Sebab Langkasuka ni cukup luas. Kalau kita nak cakap tentang Langkasuka, kita nak cakap dalam aspek apa? Sebab kita tidak mahu, sebab tu saya beritahu tadi, kita skopkan perbincangan kita Langkasuka tu mungkin dalam bentuk kebudayaan. Kita nak cakapkan Langkasuka dari sudut pengaruh politiknya. Kita nak cakapkan Langkasuka di zaman Kerajaan Cermin. Kerajaan Cermin ni kalau kita ke Danau Tok Uban di Kelantan, di Pasir Mas ada satu danau namanya Danau Tok Uban. Di situ pernah dikatakan terdirinya sebuah kerajaan Cermin. Dan kita nak berbicara dalam dimensi, dalam perspektif, dalam skop yang mana. Kita nak melihat bagaimana pengaruh Langkasuka di dalam ekonomi. Kita nak melihat Langkasuka dalam pengaruh maritim. Kita nak melihat pengaruh Langkasuka di zaman kerajaan Sriwijaya. Kita nak melihat pengaruh Langkasuka di dalam kegemilangan Patani. Kita nak melihat Langkasuka di dalam kerajaan Majapahit. Kita nak melihat bagaimana kolaborasi politik antara Langkasuka dengan kerajaan Cina ataupun pengaruh Mongol Funan. Jadi ini sebab tu pada malam ni kita nak melihat mana bila kita tengok tadi begitu besarnya pengaruh Langkasuka ini, begitu banyak dimensi sejarah, begitu banyak dipanggil garis masa yang melibatkan Langkasuka ini, sehingga kan dia tu begitu mempengaruhi orang-orang Melayu sehingga sekarang. Baik dari sudut pola fikir, cara kotak fikir kita, mindset kita, baik dalam bentuk bahasa, kita masih lagi menggunakan pengaruh-pengaruh Sanskrit dalam bahasa kita. Macam saya sebut tadi, suka, aku suka padamu, Sanskrit suka, kan? Ataupun apa lagi perkataan-perkataan Sanskrit yang ada, cukup banyak. Jadi jadi kehebatan tadi yang cukup besar tadi, inilah yang cuba kita nak ketengahkan, cuba kita kembalikan, cuba kita kita nak kejutkan golongan muda belia ini bahawanya sejarah kita cukup besar, budaya kita cukup besar, kita mempunyai keunikan, kita mempunyai jati diri yang cukup eksklusif, dan kita juga mempunyai
komponen-komponen budaya warisan yang cukup kaya. Ini yang kita nak deliver sebagai sebuah pentas untuk kita nak awake golongan-golongan ataupun masyarakat muda kita dengan Kelantan Exchange, The Illusion of Langkah Suka. Jadi ini yang kita nak kata apa, nak the awareness of Langkah Suka ini kita gunakan di dalam platform Kelantan Exchange ni, insya-Allah. InsyaAllah. Okey. Abang Jo, kita nak sampai ke akhir FB Live ni. Boleh Abang Jo sharekan kata-kata akhir sebelum kita tamatkan FB Live Golden Exchange Hours ni? Okey, Kelantan Exchange ni bagi saya lah, bagi Abang Jo ialah dia adalah merupakan suatu gapura, suatu pintu gerbang untuk kita masuk kepada suatu, kita berada di dalam situasi pandemik, dan kita Kelantan Exchange ini dapat dijadikan sebagai suatu apa dipanggil medan, sebagai suatu wadah untuk kita perform seni dan warisan kita. Kita kena melihat, kita kena ada suatu ruang, ruang untuk kita deliver, untuk kita express akan kekayaan sejarah seni dan warisan kita. Dan dengan mengenal sejarah, dengan mencintai sejarah, dengan kita mempunyai kecintaan terhadap seni dan budaya kita, insya-Allah dia sebenarnya dapat membuatkan kita lebih dekat kepada pemilik sejarah, kepada pemilik seni dan budaya situ. Jadi ini yang hendak kita apa dipanggil untuk kita tingkatkan passion kita dalam warisan kita. InsyaAllah warisan kita ni cukup luas dan cukup banyak dan cukup tak sempat untuk kita ketengahkan sekali. Jadi sekurang-kurangnya Kelantan Exchange ini dapat jadikan sebagai satu medan, sebagai satu tempat untuk kita mempersembahkan kekayaan tersebut, insya-Allah. Okey, terima kasih Abang Jo sudi meluangkan masa hari ini berkongsi berkenaan dengan apa itu Langkah Suka, apa itu ilusi yang cuba dibawakan oleh Langkah Suka, yang mana kita terapkan dalam Kelantan Exchange 2021 ni, yang akan berlangsung pada 11 November 2021 hingga 13 November 2021 semestinya di Kelantan dan dianjurkan oleh Malaysian Craft Council. Dan saya juga berterima kasih kepada FBN netizen, sahabat-sahabat sekalian yang masih di ruang FB ni, okey, melihat kita FB live kita dari awal hingga akhir. Saya ucapkan terima kasih dan saya moderator pada hari ini memohon maaf jika ada kekerasan bahasa dan mungkin ada kesilapan fakta dan sebagainya. Saya memohon maaf dahulu. Apapun, okey, anda-anda di luar sana tunggu, okey. Tunggu, stay tune untuk bersama-sama kita di dalam Kelantan Exchange 2021. Banyak sebenarnya aktiviti yang kita buat untuk memberi manfaat kepada anda, dan saya harapkan perkongsian Abang Jo hari ini dapat memberikan manfaat dan juga buah fikiran untuk anda mengenal sejarah tanah Melayu kita, khususnya untuk di bahagian Langkah Suka. Okey, sehingga kita berjumpa lagi next week pada hari Ahad, okey, iaitu 31 Oktober 2021. Kita akan bawa tetamu seterusnya dan kita akan umumkan kemudian. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih semua.